Hello guys, bersama saya lagi dalam Orat Nopa Gempak sahabat-sahabat semua. KJ ataupun Khairi Jamaluddin pula makin terus meroyan. Kenapa sahabat-sahabat semua? Kalau kita lihat seringkali ya kadang-kadang beliau memuji tindakan-tindakan daripada kerajaan ya, tetapi kadang-kadang juga ya mengkritik dan menyerang ya pemimpin-pemimpin, ahli-ahli parlimen dan juga menteri-menteri. Kenapa sebenarnya sahabat semua? Adakah sebenarnya beliau mau menunjukkan beliaulah orang yang paling hebat dalam negara kita ini, atau beliau mau mengumpul undi ataupun sokongan di kedua belah pihak, sama ada pembangkang maupun kerajaan. So, kalau itu yang menjadi motifnya, sahabat semua, pandangan saya itu adalah manusia yang orang cakap talam dua muka. Itu dia. Jadi hari ini sekali lagi ya, kenapa saya katakan KJ meroyan, karena sekali lagi beliau menyerang ya seorang menteri, dan hari ini pula giliran Brother Iswardi untuk membalun dan juga menyekolahkan KJ ini, sahabat-sahabat semua. Jadi terbaik, jadi tanpa buang masa, saya mau untuk kita bersama-sama mendengar ya kongsian daripada Brother Iswardi ini yang saya petik daripada Facebooknya di Iswardi Murni dan juga sosial media platform yang lain. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Dalam masa yang sama, KJ semalam, telah mengeluarkan satu kenyataan kepada Khairi Jamaluddin. Telah mengkritik, bukan mengkritik lah, saya rasa dia macam memperli kot Fahmi. Dia kata Fahmi ni ialah dia terselamat kerana Anwar menyelamatkan dia. Dia begini, kemudian dia punya kementerian dia pecah dua, menunjukkan dia tak kompeten dan sebagainya. Saya rasa lah, saya tak tengok live dia, saya tak pernah tengok pun live KJ ni. Tapi ini adalah satu, KJ patut beri ruang Fahmi jalankan tugas. Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia menyangkal tunjuhan KJ yang disiarkan melalui podcast Keluar Sekejap bahawa Kementerian Komunikasi dan Digital dipecahkan kepada dua kementerian adalah kerana ingin menyelamatkan kerjaya politik Fahmi Fadzil. Tuduhan KJ itu dilihat sebagai mengecilkan peranan Fahmi dalam mengemudi sebuah kementerian penting bawah kerajaan perpaduan. PTVM yakin bahawa pemilihan Fahmi untuk menerusi kementerian adalah berdasarkan keupayaan beliau melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh PM. Pendapat KJ ini lebih kepada pendapat peribadi. PTVM mohon Fahmi diberi peluang merencanakan hala tuju komunikasi dengan lebih baik bagi memastikan segala dasar kerajaan perpaduan mencapai objektif. Peringatan Perdana Menteri kali ini, kita ini bukan lagi waktu bercakap, tetapi lebih kepada turun padang. Baik. I tend to agree dengan persatuan ini, tuan-tuan. Kenapa? Dia macam ni. Masa saya mengenali YB Fahmi ni hari itu, dia memang memegang dua kementerian, iaitu Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Dua kementerian ini adalah dua kementerian yang sangat besar. Digital tu pun dia bersimpang siur. Ada sebahagian agensi dia kena menjawab kepada Menteri Ekonomi. Ada sebahagian agensi ni kena menjawab kepada Mosti. Ada sebahagian dia punya dalam digital tu menjawab kepada alam sekitar. So dia pelbagai. Kerana apa? Dia melibatkan satu unit atau satu kementerian yang lain. Dalam masa yang sama, YB Fahmi kena tengok satu lagi kementerian yang melibatkan komunikasi. Dan dua-dua kementerian ini mempunyai bajet yang besar. Di bawah komunikasi ni duduknya antara lain adalah SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Di mana kalau tuan-tuan salah cakap, tuan-tuan ada masalah, ada scam, tuan-tuan menipu, tuan-tuan hina orang, kalau saya buat laporan polis, tuan-tuan boleh ditangkap dan didakwa di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. So, di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Di bawah komunikasi juga ada Jabatan Penerangan, ada RTM. So, terlalu banyak agensi. I think di bawah SKMM sahaja ada belas agensi. Di bawah kementerian ada puluh agensi Kementerian Komunikasi. Kita tak cerita Kementerian Digital lagi. So, macam saya kata hari tu, bila PMX melihat setelah setahun, dia melihat, dia uji dahulu. Bila dia tengok, rupanya ada kementerian, contohnya alam sekitar, komunikasi, bahawa mereka tak boleh nak carry satu person tak boleh nak carry. So, saya diberitahu tempoh hari bahawa itu antara permintaan menteri sendiri. Kalau boleh diasingkan. Dan akhirnya permintaan itu diterima dan diasingkan. YB Fahmi mungkin boleh betulkan saya apa yang saya dengar hari itu. Tetapi
ada permintaan untuk supaya diasingkan di antara komunikasi dengan digital kerana beban kerja terlalu besar. Jadi, pada tahun 2024 ni, disebabkan oleh itu, JKOM pun diletak di bawah komunikasi, maka saya mempunyai hak, ruang dan apa orang kata, menteri pun mempunyai ruang yang lebih besar untuk fokus kepada komunikasi dan penerangan. Jadi daripada situlah peranan saya nanti untuk memberi cadangan kepada beliau apa yang kita nak kena perkuatkan, apa yang kita kena perkasakan, apa yang kita kena tambah baik, apa yang perlu kita enhance, apa yang perlu kita buang. Pemantauan-pemantauan itu akan lebih kemas dan juga lebih teliti, dan juga benda-benda yang patut kita lihat akan lebih teratur, tuan-tuan. Di sini peranan kita nanti. Now, contoh kalau kita tengok kan, masalah social media 3R. Kalau orang memfitnah sebagainya, itu bawah mana? Itu bawah komunikasi. Tetapi TikTok Shop bawah mana? Itu bawah digital. Dan juga bawah mungkin KDN. Immigration, custom berkemungkinan. LHDN. Benda-benda macam tu. So, dia akan ada multi ministry yang akan terlibat dalam perkara tersebut. So, sekarang ini, kita kata, persatuan ini, kita bagilah ruang dan peluang kepada mereka. Baik. Saya nak bawa cerita ni, tuan-tuan, tentang spin doctors. Habis cerita isu semasa, kita bawa cerita politik pula. Saya tertarik apabila ada satu artikel yang ditulis oleh Free Malaysia Today berkenaan dengan kenyataan daripada Muhyiddin Yassin mengenai bagaimana kalau orang bukan Islam, orang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Okey. Antara kenyataan beliau, in the future, ini dalam FMT, saya baca. In the future, pada masa akan datang, if their party leaders decides to support a non-Malay prime minister for whatsoever reason, the MP must comply. If they don't, they risk losing their party membership, being forced to vacate their seat and asked to pay millions of ringgit in compensation. Therefore, in such a situation, a non-Malay would become prime minister and Malays would not be able to do anything even if they do not want as a non-Malay sebagai prime minister. Now, daripada kenyataan ini, Hanifah Mahidin, seorang lawyer daripada Parti Amanah, menulis, ketika Muhyiddin jadi spin doctor, berita di portal FMT bertajuk Political Changes Mean Malay PM Not Guaranteed Now, says Muhyiddin, menarik minat saya untuk memberikan sedikit ulasan. Saya sedang sibuk dengan tugasan harian lalu, berhenti sejenak untuk menulis komentar ini. Reaksi spontan saya apabila membaca kenyataan Muhyiddin adalah jelas. Muhyiddin penuh sedar bahawa isu adakah perlembagaan menjamin Perdana Menteri mesti di kalangan orang Melayu wajar diputar belit bagi mewujudkan keresahan di kalangan orang Melayu, iaitu pengundi Melayu deposit tetap Parti Bersatu. Dari segi pengamal politik berideologi Machiavelli, sudah tentu isu begini amat wajar diputar belit, iaitu dispin. Orang kata ia politik, ia boleh pola tanggung. Hatta Parti PAS yang mendakwa ia parti Islam juga sependapat dengan Parti Bersatu, meskipun suatu waktu dahulu PAS pernah bermuktamar dengan slogan menggempur pemikiran asabiah, iaitu pemikiran racism. Soalan pada PAS, bagaimana jika PM itu Cina Muslim dan bertakwa dan tidak korup? Dari sudut politik, spin doctors atau spin masters adalah mereka yang pakar dalam membangunkan mesej yang ada elemen menipu dan mengelirukan. Kenyataan veteran DAP hakikatnya jelas dan tidak berbelit, iaitu Perlembagaan Persekutuan tidak meletakkan syarat bahawa PM mestilah orang Melayu. Muhyiddin juga faham dan sedar fakta itu. Justru, ia bukan isu. Tetapi diputar belit sebegitu rupa bahawa kononnya di Malaysia kini sudah tidak ada jaminan bahawa PM mesti di kalangan orang Melayu. Mesti PM orang Melayu meskipun Melayu yang merosakkan bangsanya sendiri. Tidak cukup dengan putaran itu, diputar lagi bahawa kononnya dengan ada kini-kini undang-undang anti lompat parti mengakibatkan ahli politik, khususnya ahli parlimen, tidak kini terima keputusan parti, tidak boleh melawan keputusan parti hatta sekiranya parti bersetuju untuk calon PM di kalangan bukan Melayu. Soalan, bukankah Wakil Perikatan Nasional ada dalam jawatan kuasa yang terlibat menggubal undang-undang anti lompat parti? Iaitu saya juga terlibat mewakili amanah. Iaitu inilah penulis inilah Hanifah Mahidin. Mengapa saya tidak pernah dengar Hamzah dan Taqiyuddin, wakil PN, hujahkan macam Muhyiddin hujah? Adakah hujah Muhyiddin sekadar afterthought? Seakan sedar separuh kerapuhan hujah itu diputar lagi bahawa meskipun Agong ada budi bicara untuk melantik PM, budi bicara itu tidak mutlak berdasarkan perlembagaan.
Soalan, adakah Muhyiddin mahu ganti daripada konsep raja perlembagaan kepada konsep raja mutlak? Amat malang politik di Malaysia selalu diwarnai dengan politik perkauman yang sempit. Dan yang lebih malang, setengah daripada ahli politik di Malaysia lebih cenderung untuk menakutkan para pengundi daripada mendidik mereka. Kenyataan yang kisah itu jika diwarnai oleh politik kaum sempit, sebaliknya dicat dengan politik gentlemanship, tiada apa yang perlu digusarkan. Ya, benar dalam perlembagaan memang tidak dinyatakan PM wajar orang Melayu. Tetapi dalam tradisi perlembagaan ada konsep constitutional conventions, iaitu tradisi amalan perlembagaan di mana tradisi itu mengesahkan bahawa PM di Malaysia wajar dilantik di kalangan ahli parlimen Melayu. Menjawab persoalan tersebut. Timbul lagi banyak persoalan, tuan-tuan. Dia okey, selain daripada persoalan, kita tengok tadi tu spin master, spin doctor. Dan macam saya kata, ramai spin doctor yang dulu berada di dalam UMNO, sekarang ini berada di dalam Bersatu. Antaranya, dan juga geng pembangkang lah, antaranya adalah Papa Gomo. Antara juga adalah Ratu Naga. Itu pun antaranya. Yang mana yang lama yang saya kenal lah, Ratu Naga, Papa Gomo, ini orang yang lama. Yang baru-baru ni macam Salim tu, siapa nama? Siapa Singh? Tarbus Singh, siapa nama dia? Salim, lepas tu siapa nama? Syafiq Alim dan sewaktu dengannya. Yang ini semua, ini kemudian. Ini kemudian. Saya dulu antara yang bertempur dengan siapa? Ratu Badak tu lah. Ratu Naga tu, itu antara orang yang lama bertempur. Papa Gomo, antara orang yang lama saya bertempur. Jadi mereka dah keluar dan berada di tim sebelah. Salah satu kelebihan salah satu benda yang mereka ada, tuan-tuan, yang mereka sanggup ada dan boleh ada, ialah kesampaihatian. Sampai hati macam mana dia kata? Dareness dia orang, kesanggupan dia orang memfitnah. Dan ini dibawa dan diteruskan kerana apa? Kerana apa keberanian itu ada di situ? Kerana apa? Kerana mereka ada orang di belakang mereka. Saya tahu yang penting fitnah. Kalau siapa saman, ada orang akan bayar. Ada orang akan bayar. Okey, kenapa saya kata demikian? Simple, tuan-tuan. Kalau kita takut kena saman, kalau kita tak boleh bayar saman, sanggup ke kita, beranikah kita nak saman? Saman ni bukan satu jumlah yang kecil. Papa Gomo kalah saman dengan Anwar Ibrahim, 1 juta ringgit dia kena bayar. Dia bayar. Dia boleh bayar, tuan-tuan. Mana dia dapat duit tu? Kan, soalan kita, mana dia dapat duit tu? Dia kata ada tajaan. See, this is what I mean. Ada penajanya. Yang penting buat damage. Yang penting fitnah. Fitnah. Dan begitulah yang dilakukan oleh golongan ini. Mereka menggunakan fitnah itu untuk timbulkan kegusaran. Bila timbul kegusaran, kita counter, kita tangkap, tak tangkap, nak saman, itu ambil masa. 3 hari ke 1 minggu cukup. Ni formula untuk fitnah ni mudah, tuan-tuan. Tuan-tuan bakar hari ini, yang penting fitnah tu kena up 3 hari. Up 3 hari, masuk hari keempat, gagal. Kalau kita gagal ambil tindakan segera, maka fitnah itu dah diterima oleh masyarakat. Masuk hari ke-7, orang dah tak ingat dah bahawa fitnah itu pernah berlaku, tetapi damage itu done. Ini modus operandi mereka. The first 3 days tu important. Masalahnya, macam mana kita nak bertindak dalam 3 hari pertama? Sebab itu saya kata, kerajaan tak ambil tindakan, tuan-tuan. Kerajaan tak boleh ambil tindakan kalau kita sendiri yang tengok. Kerajaan bukan hari-hari pantau posting dia. Saya tak pernah tengok posting Papa Gomo, tak pernah tengok posting Ratu Badak ni, tak pernah. Mana tuan-tuan yang pergi tengok tu, jangan pagi maki kerajaan tak buat apa-apa. Engkau buat apa? Tuan-tuan buat apa? Tu soalan saya ni. Setiap kali ni kerajaan buat apa? Saya tanya, ada buat report ke belum? Oh, belum. Exactly. Jangan salahkan kerajaan. Kita ni lah kerajaan. Kalau tuan-tuan baca, jangan tunggu mana kerajaan. Tak. Tuan-tuan lah kerajaan. Tuan-tuan kena buat report polis terus. Boleh ke buat report polis? Buat je dulu. Boleh tak boleh, tu cerita lain. Polis takkan tangkap tuan-tuan buat report polis. Pergi buat. Kita lah kerajaan sekarang ni, tuan-tuan. Kita lah kerajaan. Buat report polis. Jangan tunggu. Masuk hari ketiga dah terlewat. Menteri bukan hari-hari tengok Facebook, tengok TikTok, tengok WhatsApp. Kita ni kena mulakan tindakan. Dan tindakan ini, ni saya nak baca. Ini contoh. Berani tak berani, tuan-tuan. Saya dah tengok peti.
Papagomo, polis siasat Papagomo kes video bayangkan PM hidap AIDS. See? Polis sedang menyiasat penulis blog Wan Azri. Papagomo menulis video, berhubungan video yang kelihatan membayang Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghadapi AIDS. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Bukit Jenayah, video bertajuk DSAI Penyakit Misteri Tiada Penawar AIDS memfitnah Perdana Menteri. PDAI mengingatkan orang ramai, tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap pihak-pihak yang menggunakan platform media sosial untuk mengulas atau memanipulasikan isu sehingga menyentuh isu keteteran moral, fitnah atau pengapian apa-apa kesalahan. Malaysia kita tidak memastikan kandungan video itu kerana halaman. Alright guys, so itu dia sahabat semua pencerahan ya. Sebentar tadi saya sudah kongsikan juga, polis telah pun membuka kertas siasatan terhadap Papagomo. Jadi sahabat semua, hari ini sebab berbalik kepada poin yang pertama tadi, bagaimana hari ini KJ yang saya katakan mula ya makin terus meroyan dan mula menyerang Menteri Komunikasi YB Fahmi. Kononnya ia tujuan untuk memisahkan kementerian itu kepada dua adalah untuk menyelamatkan karier politiknya sahabat-sahabat semua. Inilah ya antara persepsi yang cuba diwujudkan oleh kaki-kaki peroyan ini. Hilang jawatan, hilang apa, mereka kini tampil kononnya menjadi hero di dalam dunia maya ini sahabat-sahabat semua. Tapi sebenarnya apa yang sedang berlaku ini, kita nampak betapa kesiannya mereka. Meraih sokongan dengan cara menghentam kerajaan, menghentam pembangkang kedua belah pihak. Kerana apa? Kononnya mereka neutral. Tapi hakikatnya sahabat semua, ini adalah modus operandi yang sedang mereka lakukan untuk mengumpul sokongan di kedua belah pihak ya. Kalau mereka tidak diterima untuk berada dalam kerajaan, maka mereka ada sokongan daripada pihak pembangkang, maka mereka bersama dengan pembangkang. Begitu juga sebaliknya ya. Begitu bijaknya mereka mengambil kesempatan ya daripada kesempitan. Itu dia. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Terima kasih. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat perkataan pelanta. Apa maksudnya? Parti lebay asik nak tebuk atap. Itu dia maksud pelanta yang dilaung-laungkan oleh walaun-walaun tit. Lebay-lebay, geng sapu bersih, geng kaki fitnah daripada pihak pembangkang sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.